Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan inayahnya dapat lagi kita bersiaran secara langsung pada malam ni dalam siri pengajian online bersiri, insya-Allah merujuk pada kitab Hakikat Kehidupan. Dan malam ni kita akan menyambung lagi perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni, dan kita berada di malam Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bagi salam dan kepada semua yang telah bersiaran bersama saya pada malam ni. Khair, alhamdulillah. Baik. Puan Rohaniza, puas hati. Jangan puas hati hanya dengan Allah. Puas hati hanya dengan Allah. Dan boleh pakai phone je. Cuma saya nak kembangkan bahan-bahan pengajian. Saya nak kembangkan bahan-bahan pengajian banyak sebenarnya. Kalau pakai phone ni terhadlah. Macam mana pun tak apa, insya-Allah kita kena cuba juga. Ni bab teknikal ya, ini technical problem. Technical problem is okay. Kita selesaikan masalah tu, selesailah dia. Tapi masalah technical hati ni, itu kena diselesaikan. Besar terang mata, tak guna mata kepala je terang tapi mata hati gelap, buat apa? Tak guna. Jadi sekarang ni kita nak tumpu pada perbincangan kuliah kita. Baik, bantu sebarkan dulu kuliah kita, insya-Allah 2 kali kita ni, tak apa. Sebarkan. Bantu dulu sebarkan, insya-Allah. Malam ni kita akan sambung pengajian kita, insya-Allah. Malam ni kita sambung pengajian kita dalam bab, kita dah masuk pada perbincangan. Semalam kita dah sentuh tentang 5 lapis ataupun 5 susunan yang kita tengok sebenarnya dia ada 5 lapis dalam penglihatan itu. Dan malam ni kita akan sambung pengajian kita, insya-Allah. Ya benar, alhamdulillah, KL wilayah dah boleh dah kuliah, alhamdulillah. Sebab itu nanti akan ada siaran ini, kuliah pengajian kita malam. Saya akan maklumkanlah waktu bila kita ada jadual. Mungkin kalau tak dapat hari-hari pun ada jadual-jadual dia, insya-Allah. Dan kalau ikutkan memang setiap malam saya ada kuliah. Setiap malam saya ada kuliah di masjid Selangor dan beberapa tempat di wilayah. Banyak ni di Selangor lah. Baik, tak apa, saya akan maklumkanlah. Kalau boleh, kalau sidang jemaah mata Allah SWT, okey, kuliah lepas kuliah macam sekarang ni pukul 10, pukul 10 lebih boleh tahan lagi, maka saya akan bersiaran. Lepas kuliah saya akan ada kuliah lain bersama dengan pengajian online, yang mana mungkin jauh-jauh, yang berada di rentas sempadan, rentas negeri, rentas negara di Singapura pun ada. Baik, jadi insya-Allah kalau okey saya akan teruskan
saya akan teruskan. Maknanya lepas habis kuliah di masjid, maka kita akan sambung kuliah online pula. Mungkin pukul 10.30 kita start ke, mungkin tengok, insyaAllah. Baik, semalam kita akan ulang kaji baik Islam di hati. InsyaAllah saya akan murojaah tajuk kita semalam. InsyaAllah kita akan murojaah perbincangan kitanya semalam, insyaAllah. Baik, dalam saya nak terus kepada muka surat 43. Muka surat 43. Muka surat 43 bagi kitab edisi baru, edisi lama muka surat 33. Edisi baru 43, edisi lama 33. Khair. Baik, kalau okey, saya okey je. Saya akan buat jadual online, pengajian online berjadual, dan insya-Allah saya setiap malam ada kuliah. Allah takdirkan saya setiap malam 30 hari ada kuliah maghrib. Kuliah maghrib ada dan kuliah subuh pun ada. Terutama tadi ada saya nampak di Masjid Al-Ikhwaniyah. Di KL tu Masjid Nurul Islam tu. Ampang Jaya, Ampang. Macam sekarang pun okey. Okeylah. Kalau timing macam sekarang okey, makna kita akan teruskanlah. Mana yang nak terus bersiaran, bagus. Mana yang rela menunggu demi kuliah, bagus. Apatah lagi perbincangan kehidupan ni mesti diteruskan. Kita tidak berhenti. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih yang dah bersiaran, langsung bersama saya pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dulu kuliah kita, dan kita berada di malam Jumaat Saidul Ayyam, dan Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala. Tadi kita dapat amanat daripada Datuk Seri Dr. Zulkifli, Menteri Agama kita, bahawa di KL wilayah kita dah boleh buat solat Jumaat sebahagian besar masjid di tempat zon hijau, dan beberapa tempat lain yang mana selain pada zon hijau tidak boleh. Dan di Selangor Alhamdulillah Sultan berkenan buka tambahan lagi 39. Dan ini satu perkembangan yang bagus lah. Perkembangan yang bagus, Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita, dan besok ada tempat-tempat di Selangor yang boleh dah menunaikan solat Jumaat. Alhamdulillah, walaupun tidak secara terbuka, maksudnya tidak ada kapasiti yang maksimum, tetapi dah ada. Baik, kitab belum dapat lagi. Mana-mana ada masalah, ada penyampaian kitab ni, boleh PM saya. Saya takut ada yang terlepas. Kadang ada juga tu, kadang dia simpan dekat post ke apa ke, mungkin terlepas pandang. Technical problem, teruskan. Terus kita akan cek balik, insya-Allah. Baik, jadi Alhamdulillah, insya-Allah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, malam Jumaat, antara amalan yang dituntut dan sangat dituntut itu adalah selawat kata Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat kata Nabi SAW. Mari kita perbanyakkan selawat kata Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW itu adalah grantor kita. Tu kalau saya bahasa moden, saya namakan grantor. Penjamin kita. Yang ini dipanggil syafaat. Kalau tidak kerana Nabi SAW, maka tidak adalah pengajian kita malam ni. Kalau tidak kerana Nabi SAW. Malah pengajian kita ni, pengajian hakikat kehidupan ni betul-betul ambil daripada sifat wajib bagi Nabi SAW. Jadi saya menyeru pada semua yang menonton malam ni, berazam untuk setiap hari berselawat kata Nabi SAW. Perbanyaklah. Saya tak naklah tetapkan 100, 1000 ke berapa. Selagi hayat, selagi daya, buatlah sebanyak boleh. Sebab tarik ataupun tajuk yang kita akan sambung pada malam ni adalah kita akan cerita tentang kaifiat, ataupun dipanggil kaedah, ataupun dipanggil standard operation procedure. Kalau tidak kerana Nabi, maka tidak ada perbincangan hakikat kehidupan malam ni. Tak ada. Wallahi tak ada. Sebab apa? Sebab kaedah mensyarahkan kehidupan mesti bersandarkan akhlak. Mesti. Tidak boleh tidak. Dan akhlak ni bukan pengajian sekolah rendah. Akhlak dia pengajian biasa. Ataupun dengar cerita tentang sirah semata-mata. Kita hanya sekadar faham tentang sirah. Yang mana sirah itu terletak pada zaman tersebut. Tapi bila kaji dalam kehidupan, kita kekok nak mengaplikasikan. Seakan-akan sebagai contoh dalam berniaga.
Kita tak nampak Nabi SAW itu sebagai, dalam bahasa mudah saya panggil taikun, ataupun qudwah hasanah dalam niaga, dalam memerintah, dalam kehidupan, macam-macam. Malah kita orang beriman, kita kena iktikad bahawa tiada siapa yang lebih baik, yang sempurna melainkan Nabi SAW yang mentadbir urus kehidupan. Tak ada siapa. Dan kita juga baru dikabarkan juga tadi, haji ditunda untuk tahun depan. Terimalah dengan lapang dada. Sebab ialah itu kan Baitullah, rumah Allah. Buat rumah Allah ni, walaupun kita nampak pada pemerintah yang berkuasa, tapi ingat rumah Allah melibatkan yang maha berkuasa. Saya nak kaitkan dengan haji dengan umrah ni. Haji dengan umrah ni, saya nak bagi tahu satu perkara secara mudah dan khulasah. Saya nak bagi tahu sedang penonton sedang sembah mata Allah SWT. Nak bagi tahunya, sesiapa yang dah pergi menunaikan umrah dan haji, sudah pasti pergi ke Raudah. Sudah pasti ziarah Nabi itu. Walaupun tidak menjadi rukun umrah, tapi tempat itu kalau tak pergi ziarah Nabi, ibarat macam tak ada adab. Tak ada adab lah. Sebab Nabi lah yang memperkenalkan Allah, tiba-tiba tak jumpa Nabi, tak ada adab. Cuma saya nak bagi tahu, saya yakin yang dah belum pernah pergi, berazamlah nak pergi. Saya nak cerita yang dah pergi ni. Siapa yang dah pergi umrah dan pergi haji? Yang dah pergi haji, alhamdulillah. Yang dah pergi umrah, saya nak tanya satu perkara. Sejak kita balik umrah, adakah kita sudah ringan berselawat atas Nabi SAW atau haji? Adakah lisan kita ni, lidah kita ni sudah mampu melazimi selawat? Sehingga kan saya buat satu kesimpulan umum, walaupun ni bukan satu fatwa ke, bukan hukum ke, tapi nak bagi tahu, balik umrah atau balik haji, jumpa Nabi tau, tiba-tiba tidak balik bawa salawat. Dia tidak jadi orang yang lazimi selawat. Ingat malam Jumaat dia selawat, Allahu Akbar, haji mak muda. Sesiapa yang balik umrah, balik haji, tiba-tiba dia tidak berselawat kata Nabi SAW, maksudnya tidak menjadi satu kelaziman, maka dia belum pergi. Dan siapa yang pergi umrah dan haji tak rasa jumpa Nabi, dan dia rasa minta pertolongan tu, ialah pergi kan macam-macam hajat kita ni kan. Pergi sana supaya ustaz, hajat saya ni dikabulkan, hajat saya dikabulkan, tapi tidak jumpa Nabi. Ziarah Nabi, tapi tidak jumpa Nabi. Apa maksud tidak jumpa Nabi? Nabi tidak gerakkan dia untuk berselawat. Maksudnya tidak dapat sambutan. Nabi tak sambut selawat dia. Nampak? Dan maknanya dia kena pergi balik lagi sekali. Sebab tu sebelum nak pergi umrah, sebelum nak pergi haji, selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak daripada sekarang ni. Sebab tu kita berazam. Kadang-kadang kita pergi bawa balik kenangan je, tak bawa balik selawat. Kita pergi umrah, pergi haji, ini baru si cerita Nabawi ni, belum cerita Mekah lagi ni. Saya nak set Mekah sebelum kita masuk tajuk malam ni. Kalau balik umrah sekadar cerita pengalaman saja, pergi tempat tu, pergi tempat ini, maka tapi tidak nampak selawat. Satu. Keduanya, tidak nampak selawat itu sebagai alat ataupun wasilah untuk menyelesaikan masalah. Nampak? Kita masih nampak macam ada orang lain boleh tolong kita menyelesaikan masalah. Kan Nabi SAW kan manusia. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi selawat pun Nabi sampai. Nampak? Kalau siapa yang rasa macam ada insan lain yang boleh tolong, maka dia belum jumpa Nabi. Saya nak bagi tahu, kalau kita setengah susah tak ada duit sekarang, agak-agak kalau pergi jumpa Nabi, Nabi tolong tak?
Kalau kita tak ada duit, ingat Nabi tak? Ni, contoh ni yang tengah menonton ni. Kalau kita tak ada duit, ingat apa? Kalau kita susah, kita jumpa Nabi, kita duk tengok cerita ramai orang yang baik-baik, tolong-tolong. Agak-agak kalau jumpa Nabi, Nabi tolong tak? Confirm Nabi tolong. Nabi ni lebih pemurah daripada orang yang kita duk nampak sekarang ni. Nampak tidak? Kita tak ada duit, tak ingat Nabi. Kita ingat kerja. Tak apa, yang belum sampai, doa. Malam ni insya-Allah tahun depan Allah buka balik, mudah-mudahan. Tak siapa yang nak pergi umrah, insya-Allah boleh kontak saya juga. Bila tak ada duit, ada masalah rumah tangga, ada ingat Nabi? Ingat Nabi romantik ke? Itu pun nak pergunakan Nabi. Berapa ramai pergunakan Nabi tapi tak nak ikut Nabi? Boleh pergi Mekah untuk ambil gambar je. Habislah. Pergi Mekah untuk apa? Nampak? Ingat Nabi lepas tu, buat apa kalau ingat Nabi? Ada ingat cara Nabi bangunkan kehidupan? Saya cakap tu teranglah. Kita tidak minta tolong dengan cara Nabi. Nampak? Mana tidaknya? Kadang-kadang dalam hati masih ada dendam, ada iri, ada dengki. Nabi tak suka umatnya dendam, iri dan dengki. Nampak? Nabi bukan setakat tolong tak ada duit. Tolong nak bebaskan pada api neraka. Tapi sekarang ni cuba ni kadang-kadang ni. Sebab itu malam ni sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lagi yang lebih ikhlas, yang lebih nak tolong melainkan Nabi SAW. Silat-silat keluarga kita pun tak nak tolong kita. InsyaAllah kita doakan semua yang menonton malam ni, Allah jemput dan pergi umrah, pergi haji sebab apa? Sebab ada duit, sebab ada kota, sebab ada tahta. Tak, sebab Nabi nak jumpa, sebab Allah nak jumpa. Berapa ramai pergi sebab nak sahut panggilan Allah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya nak lontarkan. Nak jumpa Nabi, nak cakap ya Rasulullah, aku susah, tolong aku. Nah, sebab itu ketika saya ni pengalaman, cerita sikit pengalaman kebenaran. Kali terakhir saya pergi baru ni bulan 12 sebelum PKP. Sebelum PKP, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Waktu itu saya pergi, wallahi, dengan kuasa Allah. Sepanjang ceramah ni, Allah ni cakap ni kat diri sendiri ni. Kadang-kadang kita syok rasa nampak. Rupanya bila kita pergi, terlintas satu ilham tu mengatakan bahawa kalau pergi umrah, pergi haji, ziarah Nabi, tapi tak rasa hanya Nabi je boleh tolong kita, maka kita belum pergi. Allah. Sekarang ni kita nampak macam ada orang lain boleh tolong kita. Kalau susah kita nampak kawan-kawan kita. Kita tak nampak Nabi. Wallahi tak nampak Nabi. Kita tak ada projek, kita tak ada duit, kita nampak produk kita. Kita tak nampak Nabi. Tak tahu nak nampak macam mana. Kita nampak sejarah dia, sirah dia, kitab sirah kita nampak. Tapi dalam hidup kita, kita tak nampak Nabi. Bukti tak nampak Nabi apa? Tak ikut soft. Tak kaji tentang struktur pembangunan akhlak. Sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu jaga selawat. Jaga selawat. Dan di Mekah itu nak mendidik jaga solat. Hidup ni jaga dua je. Jaga solat, jaga salawat. Yang utama, yang root, yang tunjang dia. Dua ni tak ada, habis hidup. Habis. Malah kalau jumpa Allah pergi Mekah tanpa Nabi, rasa macam kita diri sendiri. Pergi Mekah bawa diri, patut bawa Nabi. Sebab Nabi lah yang akan menjadi wasilah kita kepada Allah, bukan kita. Kita tak boleh direct jumpa Allah.
Allah nak jumpa Nabi je. Kita menumpang Nabi. Siapa pergi menunaikan umrah, bawa diri, asal kena pergi balik. Tu je lah. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Macam Nabi minta tolong dengan Nabi, selawat banyak-banyak Puan Alia, selawat banyak-banyak. Jaga solat, jaga selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana nak jaga solat? Jaga solat itu jaga hati. Jangan ingat jaga solat tu jaga solat perbuatan. Jaga solat tu jaga hati. Nak solat ini dengan hati ni. Allah, dia ketuk-ketuk mic ni pula. Ni jaga solat, balik umrah, balik haji, ada dengki, balik umrah, balik haji, ada busuk hati, dia tak jaga solat. Orang yang jaga solat, pasti hati dia tak ada suka gaduh-gaduh. Orang yang jaga solat, tak ada asat-asat, tak ada. Dia tengok orang lain lebih, dia marah, tak ada. Sebab tu balik ibarat seperti kain putih. Jaga solat makna jaga hati. Dia tak ada nak gaduh dengan suami, apatah lagi orang perempuan. Tak terangkat solat dia. Orang perempuan, ingat. Saya ada satu nazir ni, satu tempat lah, nazir ni. Tuan Haji ... Tuan Haji ni dia bawa umrah juga, grup. Dia kata, Ustaz, satu ketika tu saya bawa jemaah orang perempuan. Di depan Kaabah, menangis-nangis begini. Mengalir-ngalir air mata menangis. Tiba-tiba Allah uji mereka, Ustaz. Flight terkandas. Tiket balik lambat. Itu jam juga Ustaz dia maki saya. Mengucap-ngucap saya. Mulut waktu tu keluar satu-satu benda-benda yang kita terkejut dengar. Nampak? Sebab tu jangan tertipu dengan air mata je. Jangan tertipu dengan kesedihan semata-mata. Sedih tanpa sedar, dia hanya akan pudar nanti, satu masa nanti. Allah uji. Sebab tu balik kadang-kadang balik umrah ada masalah. Ada orang kadang, Allah Ustaz, balik umrah masalah. Allah Ustaz, kenapa ya Ustaz? Ataupun sebelum nak pergi umrah ada masalah. Nak pergi ke tak nak? Nak pergi ke tak nak? Aduh, macam-macam masalah ni. Allah nak uji. Allah nak uji. Kalau bawa Nabi, dia akan selawat. Dan selawat ni maknanya dia nampak dah Nabi. Pertama ada masalah kehidupan. Nabi ni kait dengan kehidupan. Sebab Nabi lah yang membawa kita cara hidup yang sebenar. Itu Nabi SAW. Allah SWT hati. Sebab tu hati dan kehidupan itu disatukan. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Sebab tu yang dalam tulisan saya terbaru ni, saya kata apa? Tak semua yang kita nak tu dapat. Dan tak semua yang kita dapat tu cepat. Belajarlah terima hakikat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Menampakkan siapa diri kita. Benar Puan Nur Hashimah. Nampak? Jadi sebab tu, mana yang Allah uji dah pergi, yang umrah dulu terkandar dah bayar kan, postpone dan postpone lagi pula tu. Bila haji dah suspended, umrah pun suspended, lenunglah. Jadi mulai hari ini dan persiapannya dari sini. Persiapannya dari sini. Yang mana yang pergi masjid, itu pergi ke Baitullah, bermula di rumah Allah di dia panggil apa? Branch. Saya namakan branch. Masjid-masjid di seluruh dunia selain daripada Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, HQ-nya Makkatul Mukarramah. Selain daripada itu adalah branch. Dia kena ulang alik ke Baitullah sehingga ke Rahmatullah, kembali ke Rahmatullah. Sebab tu balik, yang mana hatinya masih lagi ada ujian, dia masih terbawa-bawa dalam hati, sakit hati, tak puas hati, hati-hati. Orang yang jaga solat mesti menjaga hati. Sebab solat itu dengan hati, qalbi. Qauli fi'li itu rukun juga.
Tapi misal kata ada musyaqqah, ada halangan qauli ataupun qalbi, fi'li, qauli, ada halangan, masih boleh ada dia punya perbincangan khilafiyahnya, ada kaifiat kaedahnya. Tapi kalau qalbi problem semua. Tak ada dia panggil apa, furuk-furuk ke tak. Bab hati bukan furuk, bab hati usul. Bab hati ni usul, kerana di situlah terletaknya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna jaga solat tu jaga hati. Jaga hati, macam mana nak jaga hati? Jaga hati mesti menjaga bagaimana Nabi SAW bangunkan kehidupan. Nah, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi nampak kaitan dia. Bukan saja-saja pergi piknik, pergi bercuti. Ini pun hadis Nabi, mafhum hadis. Maknanya kadang beramal dah cuba berakhlak Tuan Izul Haris, maknanya dia belum meresapi lagi. Baru luaran baru. Dia tidak mengambil yang dari dalam. Dia tak ada SOP, dia tak ada kaifiat. Sebab tu malam ni ada perbincangan kaifiat, kaedah. Nak pergi kena banyak nangis-nangis dulu. Belum tentu nangis-nangis sedar, Puan Asyah. Nangis sedih belum tentu sedar. Jadi sebelum nak pergi kena sedar banyak-banyak dulu. Belum tentu nangis itu sedar. Tapi orang yang sedar, insya-Allah tangisannya itu berfungsi dengan baik. Ikhlas itu makam. Ikhlas itu makam dia. Ikhlas itu adalah perjalanan dia. Istikhlas ini perjalanan, proses nak ikhlas. Itu je prosesnya. Ikhlas tu dah makam dah makam ikhlas. Sabar. Sabirun, perjalanan. Dia pergi pada orang-orang yang sabar. Istikhlas itu memperbaiki, memperjalankan diri ke arah keikhlasan. Itu kupasan secara ringkasnya begitu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, sentiasa perlu sedar, barulah datangnya kebenaran. Orang yang tidak sedar, dia tidak akan datang kebenaran. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Bagaimana nak sedar? Kena ada kebenaran. Orang yang sedar mesti berjumpa dengan kebenaran. Orang nak sedar mesti berbincang tentang kebenaran, baru boleh sedar. Tapi nak sedih, cerita tentang perasaan. Cerita tentang perasaan, pasang muzik-muzik sikit, pasang lagu-lagu sikit, cerita tentang pengalaman-pengalaman sedih, cerita bayang-bayangkan muka mak ayah, menangis. Tapi tak jadi anak soleh pun. Beria-ria nangis ni, teresak-esak, tapi tak jadi anak soleh-solehah pun. Dia buka. Tapi kalau kesedaran, tak ada telinga. Ready untuk sedia kena bangkit. Tu ready. Bersedia untuk cari guru-guru yang boleh kata depan-depan. Bersedia untuk ditegur. Bersedia untuk diperbaiki perbuatan. Tapi kalau sedih, senang, mainkan perasaan. Benar Tuan Raja Syarizal. Zaman Nabi punya payah dengan air mata darah. Bukan air mata lagi dah, air mata darah. Tengok drama pun nangis. Betul, Puan Siti Sarah, bukan tengok drama nangis. Menang apa, juara lagu pun nangis. Menang juara lagu pun nangis. So tu apa, idol American tu, orang putih tu, orang kafir, dapat menangis, terharu. Kalau orang lantak lah, ada kau kisah, itu kita bimbang sombong. Aku tak heran orang lain lantak lah pun nak jadi. Itu kita bimbang dia dah putus asa. Yang dimaksudkan jangan terkesan dengan orang lain, jangan terkesan dengan keadaan. Bukan bermaksud dia menafikan, sampai dia sombong, dia menafikan orang lain.
Nah. Tak apa, kalau kena salawat hati tersentuh, betul lah tu. Maknanya itu kebenaran. Selawat Nabi, cerita tentang Nabi, cerita tentang Allah, yang mana berkaitan dengan kebenaran, maka tersentuh. Itu kesedaran lah tu. Sedih itu perasaan. Sedih itu perasaan. Sedih perasaan. Soalnya sekarang perasaan itu berorientasikan apa? Berorientasikan keadaan yang diceritakan tadi, pengalaman-pengalaman, atau sedih bersandarkan kebenaran. Dan kebenaran ini mesti bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mesti ada cerita-cerita yang boleh menghentam perasaan ini. Itu baru betul. Tapi kalau kesedihannya sekadar daripada cerita pengalaman, cerita tentang keadaan, menangis, itu menangis tentang keadaan. Hari raya minta maaf bang, saya janji tak buat lagi bang. Baru salam, lepas tu bergaduh. Nampak tidak? Maka dia main perasaan je lah, main emosi. Orang lain nangis, dia nangis. Kan? Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi malam ini, bila kata kita kaitkan dengan Nabi SAW, maka kalau rujuk daripada muka surat 43 itu, saya tulis kisah kejadian Nabi Adam, murojaah semalam. Ada dua kisah besar yang menjadikan sebagai asas ataupun perletakan permulaan perbincangan kehidupan. Perletakan permulaan perbincangan kehidupan. Dua kisah besar. Kisah Nabi Adam AS, kisah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama. Kisah Nabi Adam AS, kisah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama. Kisah Nabi Adam AS dijadikan kisah kejadian permulaan khalifah. Ini permulaan perbincangan kehidupan. Dua kisah ni besar. Sebab itu jangan sebarang-barang cerita kehidupan. Nampak? Benar Tuan Raja Sarizal, macam pegang barapi. Kebenaran itu sunnah yang terbesar. Sunnah Nabi. Sunnah ini maknanya dipanggil adatnya, ada SOP-nya, bukan adat, dipanggil SOP dia. Kaifiat. Sunnah ni mana aturan. Itu perkataannya. Aturannya. Sunnah ni aturannya. Apa yang Nabi buat, itu sunnah. Maka Nabi mulakan dengan kebenaran. Alaikum bisidik. Nak pegang kebenaran, wa na'uzubillah min zalik, punya payah. Sebab hidup diseliputi dengan kebatilan. Hak wal batil dah tertukar. Macam semalam kita murojaah. Cuba tengok. Pertama bermula dengan Allah. Yang pertama, huwa awal. Huwa akhir. Dialah yang pertama, dia yang terakhir, dia tanpa ada permulaan, dia adalah tanpa pengakhiran. Bermula dengan Allah, itu namanya lafzu jalalah. Bismillah. Kita cerita semalam kan? Bismillah. Ni formulasi soft akan mampu membentuk jiwa yang tenang. Tengok yang bawah tu. Formulasi soft akan mampu membentuk sebuah jiwa yang tenang, yang mempunyai rasa jiwa yang sangat aktif, yang mampu menterjemahkan seluruh kehidupan ini bersandarkan mata jiwa, yang hanya melihat sifat kekuasaan Allah semata-mata. Sifat kekuasaan Allah semata-mata, yang mana diterjemahkan dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Nampak? Baik, Allah. Jadi akhlak ni bermula dengan kebenaran, siddiq. Bermula dengan Allah. Dalilnya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismi Rabb. Rabb yang mana? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nampak? Yang utama ni.
Tak nampak ustaz. Macam mana nak nampak? Memang tak nampak dengan mata kepala. Tapi inilah yang menjadi pegangan kita. Bermula dengan Allah, yang dirakamkan dengan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Datangnya penafian. Hanya Allah esa. Dan tidak habis di situ. Penyaksian itu bermula dengan asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi. Makna melihat. Jadi melihat dengan apa? Dengan kebenaran. Ini mata hati. Maka bila lihat dengan kebenaran, datang perbincangan tentang nama, asma akullaha. Ini Nabi Adam AS diajarkan tentang nama-nama benda. Allah ni nama Allah, ismu zat dipanggil, lafzu jalalah, permulaan dengan Allah. Adakah Allah saja? Dah, Allah kata aku ada memiliki nama-nama yang terpuji. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Nama ni sepatutnya pergi pada nama Allah. Nama Allah. Sebab tu saya nak pakai tulisan, sketch, ada gambar aja. Tu sebab tu bukan tak boleh pakai handphone ni. Nanti kan kita kena macam ni lah, kena bayangkan lah. Nampak? Allah nama, isim ni ada kaitan tak dengan perbincangan kita tadi? Ada bismi, ismi, masmuka, siapa nama kamu? Ma ismuka, masmuka, ismi Faridul Firdaus, masmuka, siapa nama kamu? Ismi, tu ismi, nama saya. Tapi sebut nama, kalau dengan iman pakai tu, tak apa nanti. Dengan iman itu maknanya apa? Nama Allah. Dia kena dia mesti kait dengan nama Allah. Kena kait ustaz? Kena. Sebab semuanya itu daripada Allah. Kalau kita tak kaitkan dengan Allah, maknanya ada daripada lain. Nampak? Azan atau iqamat itu kaedah. Tapi nak bagi tahunya Tuan Adab Hasan, nak bagi mula-mula dengan nama Allah. Ni nama Allah tu betul lah tu. Bayi dilahirkan, azan belah telinga kanan, atau iqamat belah telinga kiri. Tu dia. Tapi jangan pula takbir raya pula ada tu tak kerti kan. Allahu Akbar tu kan anak tu berbunyi suara kan. Salah tu katanya. Azan lah. Allahu Akbar. Allah. Nama siapa? Allah. Allah Maha Besar. Tak ada nama yang lagi besar daripada nama Allah. Nama Allah je besar. Dia tu ada nama ni kat. Dia ni ada nama ni. Nama apa? Nama apa yang menyebabkan dia jadi besar tu? Dia pakai nama Allah. Apa nama dia? Kaya. Orang kaya, orang nama. Betul tak? Orang berilmu, orang ada nama. Kalau dia tak ada ilmu, orang nak pandang dia? Tak ada yang orang nak pandang. Kalau tak ada kasih sayang, ada orang nak pandang. Suami isteri. Ada suami tapi tak ada kasih sayang. Nak? Tak nak lah ustaz. Ada pula main gurau-gurau pula tu. Main gurau-gurau tu. Orang wanita jangan takut kalau ada suamimu kalau ada suka dekat perempuan lain, bermaksud kamu ada peluang untuk cari lelaki lain. Kurang ajar statement begitu. Dia ingat apa? Ingat kahwin ni main begitu. Nama ni berapa ramai kahwin ada nama Abang Leman tadi tapi tak ada nama Allah. Kasih sayang tak ada. Tu sibuk nak bercerai tu. Cerai dia kerja. Tak puas hati sikit, cerai tak puas hati. Tu kerja. Asal kahwin lagi dia tak puas hati. Masa tak ada nama Allah. Orang tak ada nama Allah memang binasa.
Memang layak orang tak ada nama Allah hancur kat muka bumi ni. Sebab hanya nama Allah je kekal. Hanya nama Allah je kan. Yang lain kullu fan. Allah kata hancur. Ada suami tak ada kasih sayang, nak batang tunggul ustaz buat apa? Tak nak. Jadi yang nak tu nama kasih sayang. Nama siapa? Nama Allah. Nama Allah, bukan nama suami. Jadi dipandang suami itu kerana ada Rahman Rahimi. Rahman Rahimi bukan nama suami. Yang direbutkan itu bukan suami, kasih sayang. Tapi manusia tak faham bahasa, jahil, buta kayu, buta batu, duk gebut suami. Duk gebut suami lah. Duk bergaduh. Siang malam pagi petang, siang malam pagi petang bergaduh. Konon-konon nak memiliki, konon-konon, tapi bergaduh di siang hari, pagi petang, siang malam bergaduh. Solat beria juga. Allahu Akbar. Solat tapi bergaduh. Apa guna solat? Untuk apa solat tapi bergaduh? Kan orang kata pula, betul ustaz tak payah solat, teruk lagi dia. Maknanya kalau dah solat jangan bergaduh. Dia bismillahirrahmanirrahim, Islam di hati. Tak ada orang pandang. Tak ada orang pandang kalau tak ada nama Allah. Jadi Rahman Rahimi bukan nama suami. Rahman Rahimi nama Allah. Jahil murakab. Ya benar ustaz. Allahu Akbar. Jahil murakab ni memang orang kata apa? Jahil tak boleh simpan, jahil tak boleh buat bincang. Kalau kahwin kerana Allah, jangan takut kehilangan kasih sayang. Kalau betul kahwin kerana Allah. Kalau kahwin kerana nafsu, orang ingat kahwin lagi je nafsu. Tak, kahwin satu pun nafsu. Kalau kahwin bergaduh, nafsu. Oh, iya ke ustaz? Iya. Sebab orang dapat Allah tak bergaduh. Orang ada Allah tak bergaduh. Sebab tu Puak Aus dan Khazraj. Puak Aus dan Khazraj yang dinamakan Puak Ansar. Ketika dapat Allah, kalimah Allah, tak bergaduh dah. Mana dia bergaduh? Tak bergaduh. Umat Islam hebat ketika zaman Nabi SAW. Itu sebab tak bergaduh lah. Orang jahil, zaman jahiliah, bergaduh. Buat hancur rumah tangga sebab bergaduh lah. Meniaga, bergaduh lah. Elok-elok tinggi, bergaduh partner, bergaduh. Bisnes suami isteri tengok loving couple tiba-tiba bergaduh. Bergaduh yang huara. Habis tak macam mana tak nak gaduh? Kena nama Allah lah. Tu yang kedua. Yang kedua, sebab tu nama Allah ismun, isim. Kita ni dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Mana boleh dengan nama kita? Sebab tu hamba Allah. Hamba Allah, Abdullah. Kita ni status hamba. Hamba ni yang diberi nama Farid. Farid ni hamba. Farid ni hamba. Hamba ni dipanggil kuli batak. Hamba pada Allah. Hamba pada kebaikan. Orang tengah solat tak gaduh, lepas solat baru gaduh. Solat dia tidak diterima. Allahu Akbar. Sebab nak dikira terima solat, lepas solat. Nak dikira dia terima puasa, lepas puasa. Nak dikira terima solat haji dan umrah, lepas haji dan umrah. La'allakum tattaqun. Nak dikira terima sesuatu amalan, tengok selepas tu jadi apa. Nak dikira amalan kita di dunia ini diterima atau tidak, tengok di akhirat sana. Bahagia tidak? Kalau akhirat sana huru-hara, amalan kita kat dunia tak diterima. Kalau solat kita diterima, pasti lepas solat bahagia. Kalau puasa kita diterima, pasti lepas puasa kita jadi baik. La'allakum tattaqun. Benar, gaduh tu sebab dunia. Wallahi, tak ada lagi orang gaduh sebab akhirat. Saya tak jumpa lagi. Tak tahulah ada orang bergaduh sebab akhirat. Orang sebab akhirat, dia tolak-tolak. Engkau lah masuk syurga dulu. Tak ada orang gaduh sebab akhirat. Nak tahu? Nak bukti? Mari kita tengok bukti. Hukum akal dia. Kita bincang akli. Saya, di tangan saya ni ada 100 juta. 100 juta. Baik, 100 juta ni nak dapat mati dulu. Siapa nak?
Tak ada siapa yang nak. Silap-silap dia fikir, siapa aku nak matikan ni? Siapa yang aku nak matikan ni? Sebab dia fikir nak dapat 100 juta. Kalau mati nak dapat, buat apa dah? Jadi kerana nak dapat dunia, dia akan matikan orang keliling dia. Sebab dunia ni nak dapat ketika hidup, dah mati dapat apa? Jadi orang yang berebut itu sebab nak dunia. Kalau nak akhirat, contoh, siapa nak syurga? Saya ustaz, semualah angkat, tak payahlah, semua. Syaratnya apa ustaz? Mati dulu. Semua mati. Semua mati. Nak syurga mati dulu. Memang takkan gaduh, bukan payah nak gaduh, tak payah gaduh, semua dapat. Allahu Akbar. Semua dapat. Nabi kata, umatku semua masuk syurga, illa abah, kecuali yang tak nak. Yang tak nak mati. Yang tak fikir mati, yang tak nak mati. Awak ada jalan nak masuk syurga, syurga dapat lagi nikmat lagi besar, dia bergaduh nikmat dunia. Bergaduh bak giliran, bergaduh bak harta, bergaduh bak benda. Bergaduh benda yang low class. Bergaduh benda yang low class. Kita marah tengok budak-budak berebut bergaduh kan? Kita marah tengok budak-budak bergaduh, merebut mainan. Berebut mainan, kalaibun. Allah kata dunia pun mainan juga. Berebut suami itu kalaibun. Berebut harta tu, berebut permainan lah tu. Allah marah. Kita tengok, marah tengok budak-budak bergaduh, berebut. Kita berebut, Allah marah. Allah marah. Macam tak cukup-cukup nikmat dunia juga yang kau pahlakan. Kenapa? Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tu, kalau kamu tak dapat, jangan bersedih. Akhirat ada. Oh, akhirat ada. Habis tu ustaz, biarkan ke hak saya ni ustaz? Hak saya ni ustaz macam mana? Tu ada pula tu. Bukan kata biar, tapi kita ada Allah. Dalam kita nak menuntut hak, pastikan ingat yang hak Allah. Ada ketikanya kita tak dapat apa yang kita nak, tapi ingat Allah ada untuk menunaikan hak kita. Allah ada untuk menunaikan apa yang kita tak dapat. Sekiranya tak dapat di dunia, Allah bagi syurga. Dia sabar. Dia sabar dengan apa yang dia tak dapat, maka Allah bagi syurga untuk dia. Ini baru tak dapat sikit, tarik muka. Tak dapat sikit, berebut macam budak-budak. Bergaduh itu kan topak kasih sayang baru. Topak kasih baru. Bergaduh tak faham, tak ada lagi. Memang inilah fahaman kebatilan. Bergaduh-gaduh tanda sayang ustaz. Apa benda tanda sayang? Ada tanda adalah lebam sana, lebam sini. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ingat, itu yang kedua. Nama hamba Allah. Nama Allah. Nama Allah. Nama Allah. Nama Allah. Baik, bila nama, habis kat nama ke? Tidak. Dia akan pergi pada sifat. Isim, sifat. Baik. Bila sifat, ni SOP ni. SOP ni. Bila sifat ini maknanya apa? Makna ni terjemahan daripada nama. Terjemahan daripada nama tadi. Kalau Allah Maha Kaya, nama Allah, Allah Maha Kaya, sifat kaya tu macam mana? Nah, sebab itu kena ikut Nabi. Sebab Nabi SAW sahaja yang sempurna menterjemahkan sifat Allah. Sebab kaya nama Allah, rezeki nama Allah, sayang nama Allah. Ketika nama ini diberikan pada manusia, pastikan kita ikut manusia yang sempurna. Siapakah manusia yang sempurna itu? Itulah Nabi SAW. Apa maksud ikut Nabi? Maksud ikut Nabi itu adalah ikut aturan Nabi. Bukan sekadar ikut yang dikatakan ada option. Alah ustaz, pakai serban tak wajib ustaz. Memang itu option. Ustaz, boleh janggut tak wajib ustaz. Kalau bubuh macam tu, semualah kita tak ikut Nabi. Yang wajib ikut Nabi itu adalah siddiq. Cari kebenaran. Cari kebenaran.
Lepas gaduh akan bertambah sayang. Tak ada je lepas gaduh tambah sayang. Tak ada. Tak percaya. Try tengok kahwin dua tengok. Tengok kahwin dua. Tengok bergaduh. Silap-silap kerat 18 lagi. Jangan nak buat statement yang batil dalam perbincangan ini. Kalau boleh buktikan gaduh tambah kasih sayang, tunjuk depan saya. Habis Ustaz, lepas gaduh tu tambah sayang. Itu bukan lepas gaduh pasal sayang. Lepas kena sedar, kena penampar, kena tumbuk, kena apa. Insaf, tobat, minta ampun, baru sayang datang. Kalau dia terus bergaduh, mana ada kasih sayang? Pilih. Nak gaduh ke nak sayang? Nak gaduh ke nak sayang? Pilih. Lepas gaduh sayang, maknanya apa? Lepas dah hilang saka, dah hilang semua penyakit-penyakit hati, kuntilanak, semua tu dah hilang, barulah Allah datang kembali kasih sayang. Kita senang-senang cakap lepas gaduh kita sayang, lepas gaduh sayang. Ingat apa? Ingat kasih sayang tu murah ke? Ingat boleh main-main begitu? Sidang jemaah mata Allah SWT, jangan main-main. Tak ada istilah lepas gaduh sayang. Lepas gaduh, gaduh. Lepas gaduh silap cerai. Hati-hati. Tak ada lagi saya jumpa lepas gaduh sayang. Habis kalau sayang tu tadi baru gaduh, dia dah insaf, dia dah sedar, dah hilang perangai-perangai saka dia tu, dah menong balik. Ni belajar ikut Nabi. Ikut Nabi. Ni sifat ni. Sifat sayang tu bergaduh ke? Nabi ajar ke? Nabi ada cakap siapa nak sayang kena bergaduh ya. Bergaduh tanda sayang. Ada Nabi kata? Nabi tak pernah ajar kata bergaduh itu sayang. Nabi tak pernah ajar, wallahi. Malahnya Nabi ajar itu adalah memaafkan. Nabi ajar apa? Sangka baik. Nampak? Nabi ajar apa orang perempuan? Taat dengan suami. Nabi ajar tu. Malah dalam satu riwayat Fatimah Zahra ketika berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, terlepas cakap, sehingga Sayyidina Ali merah pada muka, pusing keliling. Fatimah Zahra nak minta maaf, takut kepada Allah. Ketika itu barulah Sayyidina Ali kata, lucu tengok Fatimah Zahra menangis, maafkan aku, maafkan aku. Bertawahnya Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Dan cerita ini sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata, kalaulah kamu, katanya, mati sebelum dapat ampun daripada suami kamu, aku takkan uruskan jenazahmu. Tu Fatimah Zahra tu. Kalau kita ada, Nabi kata, adalah rumah tangga biasalah tu, mah, katanya. Fatimah kan, mah, katanya. Adalah rumah tangga macam tu lah. Perangai lelaki memang macam tu. Ada masa-masa dia memang marah macam tu lah. Kejap lagi sayang lah tu. Ada. Kalau ada suami dah marah, dah bergaduh, siapa nak kena mengalah? Suami lah ustaz mengalah. Suami lah mengalah ustaz. Habislah. Kalau suami yang mengalah, habislah. Habislah orang perempuan. Kalau ustaz, payahlah si suami, isteri je kena mengalah. Payahlah. Payah-payah tak payah cerita pasal syurga. Kalau nak senang je, tak payah cerita pasal syurga. Nampak? Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Sifat yang ketiga. 1, 2, 3 sifat. Sifat ini Nabi terjemahkan cari kebenaran. Alaikum bisidik. Sebab itu dalam perbincangan kita, senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT, saya tulis di sini, dia adalah menjadi satu kaedah. Bila kata alaikum bisidik, kita duduk kat nombor 3 ni. Kita nak belajar tentang sifat yang bersandarkan tentang kebenaran. Sifat hanya nampak dengan kebenaran. Siapa tak mulakan dengan kebenaran, dia tak akan nampak sifat. Dia tak akan nampak sifat sayang. Dia nampak adalah sifat bergaduh. Sifat bergaduh. Dua-dua saling memaafkan. Tu sudah pasti. Orangnya ada Allah tak payah ajar gitu, memang dia akan maafkan. Memang dia pun akan buat. Lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula kita manusia. Pergi gigit lidah siapa suruh? Tuan Haji Yusof. Tidak, sebenarnya. Sebab itu dulu ada cerita ustazah sama ustaz pun bergaduh. Itu ustazah dan ustaz yang tidak amanah. Sebab itu saya tekankan Tuan Haji Yusof. Sebab itu saya tekankan benda ni.
Bab cerita rumah tangga je, mengalah. Bagi muka isteri nak bergaduh. Patut kena selesaikan. Dia tak nak jadi cerita macam ni lah, macam tu Haji Yusof cakap ni. Inilah dia. Jadi fitnah. Alah, ustazah pun bergaduh. Nak macam mana? Boleh tak kita cakap macam tu dekat Nabi? Alah, Nabi pun bergaduh. Berani ke kita? Ya Allah, jangan. Fitnah. Fitnah atas nama Nabi. Nabi penuh dengan kasih sayang. Jangan suka-suka kita cakap gitu. Begitu juga dengan ustazah dan ustaz. Kalau dah bawa title ustazah dan ustaz yang mana menjadi kepada pembawa agama, kan? Ustazah ni kan dikaitkan dengan agama. Tolong amanah lah. Malu lah. Sebab tu dia tak ada ambil istilah, alah, ustaz pun ustazah pun bergaduh, tak apalah, nak buat macam mana. Akhirnya nanti orang akan jadikan alasan. Betul Tuan Haji Yusof, setuju statement tu. Dia akan jadi alasan. Dia akan jadi alasan. Akhirnya isu hati, isu kasih sayang tak selesai sampai sekarang. Tak selesai. Sebab apa? Tidak ada kaedah yang sebenar. Orang cari jalan nak perbetulkan hati, tak nak bergaduh-bergaduh. Tapi kalau tak nak ikut Nabi, tak selesai. Kena balik ikut Nabi SAW. Kena balik ikut Nabi. Itulah ikut Nabi. Bila kata mari pada sifat yang ketiga semalam kita murojaah semalam, sifat itu dengan kebenaran. Alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata benar. Hendaklah kamu jujur. Jujur tentang apa? Tentang nama Allah ni kaitan dengan sifatnya. Contoh kasih sayang. Bila sebut kasih sayang, tolong jujur dalam perbuatan. Af'al. Yang keempat, af'al. Perbuatan. Ini yang cerita pasal akhlak ni. Nama, sifat, perbuatan. Af'al. Mari pada af'al, tolong jujur dalam terjemahkan af'al. Kalau sayang, itu jangan tunjuk perbuatan yang bersalahan dengan sayang. Contoh, saya sayang si saya ustaz, buktinya saya bagi harta. Itu bukan sayang. Itu kebendaan bagi harta je ke je. Ingat sayang ni bagi harta je ke? Hari ini, sayang itu diterjemahkan dengan harta, dengan benda. Hari ini, sayang itu didefinisikan dengan tip-tip. Permainan perasaan. Sedangkan sayang, sifat sayang ini diterjemahkan dengan patutnya kebenaran. Betul Tuan Raja Sarizal. Ustazah pun kena fitnah. Setuju? Malah kadang-kadang dia yang paling kuat bagi dalil. Wujud dalam perbuatan bersandarkan sifat yang bersandarkan kebenaran. Nampak? Sebab itu dalam surah Al-Baqarah 115, nampak? Fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah kata. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana saja mana kamu menghadap, fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka di situlah akan nampak kekuasaan Allah. Maka di sini perbuatan itu mesti selari dengan sifat kebenaran. Sifat kebenaran bersandarkan nama Allah. 4 ni. Maka pergilah yang kelima, itulah datangnya keduniaan. Dunia ni yang kelima ni, lapisan yang dinamakan dunia, yang dipanggil asbab, darul asbab. Inilah dipanggil ikhtiari, usaha. Usaha. Perbuatan ni dia akan menterjemahkan usaha lah. Kederat. Perbuatan sayang, nampak usaha sayang dia tu. Dia akan 5. Sebab tu kita nama 5. Nampak tidak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu kalau kita rujuk balik dalam muka surat 44, muka surat 44 edisi yang baru, edisi yang lama 34. Muka surat 44 ada 4 tertib. Saya tulis di sini tertib kehidupan soft.
tertib kehidupan soft. Itulah nama perbincangan kita pada malam ini. Kita ada tertib, 4 tertib. Kalau kita nak cerita tentang asbab ikhtiar, kita kena ada 4 tertib, 4 ikhtiar kena faham. Nampak? Yang pertama, darul asbab. Bila bab dunia, dia ada 4 kaedah. Dia kan ada 4. Dia tak ada cerita dunia, dia terus cerita bab dunia. No, tidak boleh. Yang pertama, cara nak cerita darul asbab ini ataupun dunia ini, yang pertama, dia cerita tentang kebenaran, siddiq, soft. Baru masuk tajuk. Bukan baru masuk tajuk, dah masuk tajuk dah. Si nak cerita soft tu, SOP tu apa dia? Usah 44 nak ceritakan SOP tu. Tadi kan perjalanan itu. Itulah dia nak cerita tentang perjalanan lah ni. Yang mana ada 4 kaedah yang dibawa oleh Nabi SAW untuk diterjemahkan di dunia ini, darul asbab ini. Sebab tu dunia tak ada dengan cara kita. Tak ada cara aku, ikut akulah. Tak ada ikut aku, ikut Nabi. Cara pertama, benar. Siddiq, benar. Jadi, dunia tu perlu dibenarkan terlebih dahulu. Benarkan dunia tu apa? Sebenarnya dunia ni apa? Dunia ni mata'ul ghurur, bangkai, penipu, laibun, permainan, perhiasan. Tu dunia. Nampak? Kedua, dia akan pergi pada amanah. Soft amanah. Amanah ni maknanya bila dah nampak kebenaran, maka amanah dalam menterjemahkan. Contoh, amanah itu mesti bermula dari dalam. Amanah bukan dari luar. Sebab itu tidak bawa kehidupan ini luaran. Kehidupan dibawa dari segi dalaman. Dalaman inilah pembawakan dia. Jadi sebab tu Nabi kata, ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Makanya yang kedua ini amanah. Maka amanah dalam menterjemahkan kebenaran tadi. Kalau kata palsu, katakan palsu. Amanah dalam menterjemahkan. Kalau palsu, bagaimana cara nak terjemahkan dia? Ini amanah. Ini kekuatan dalaman. Dia panggil wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tak perhatikan? Nampak? Amanah. Ini nanti kita akan cerita panjang lagi bab amanah ni. Ini saya cerita secara khulasah dia, supaya nampak kita punya kesimpulan awal perbincangan kita ni. Yang ketiga, bila amanah, dia kena fatonah, dia kena cerdik. Dia kena cerdik. Bau akal naik ni. Minda dia panggil. Akal ni didorong oleh hati tadi. Amanah ni hati. Amanah boleh kaitkan dengan hati. Siddiq itu kebenaran terus. Yang ni dari Allah. Siddiq Allah, kebenaran. Maknanya dalam dunia ini rujuk terus kepada Allah dan Rasul. Besar amanah di bahu encik suami. Besar lagi amanah daripada perempuan. Sama je. Bab amanah jangan tengok suami isteri. Bab amanah ni, tu janji dengan Allah tu. Berapa ramai yang khianat janji. Orang yang pegang pada janji, dia tidak akan nampak bendanya beratlah suami. Yang isteri tak nak berjanji ke? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Kita dah berjanji dengan Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah berjanji dengan Allah kan? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berapa ramai khianat amanah. Yang hidup dia bukan untuk Allah, mati dia bukan untuk Allah, untuk suami, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk duit, untuk harta. Bukti dia bergaduh. Itu je. Cara tengok dia bergaduh. Itu je. Tak payah pening-pening perbincangan ni. Tak payah nak sulit-sulit, tak payah. Bergaduh je mesti ada sebab benda. Pecah manah lah tu. Nampak? Baik. Jadi bila kata hati itu amanah, sebab tu berhati-hati. Bila hati dah dibentuk, maka fikiran akan terarah.
Fatonah ni fikiran. Fatonah ni datanglah kebijaksanaan, dipanggil ilham. Datanglah ilham. Fatonah, kebijaksanaan datang untuk membawa segala suruhan Allah. Hukum hakam. Hukum hakam. Kena cop pagi ke malam, duk bagi ingat Tuhan je. Tak apalah Tuan Raja Sarizal, baguslah kena cop Allah. Baguslah Tuan Raja Sarizal, betul. Kau ni kan pagi petang siang malam kena cop Tuhan. Betul lah tu. Itulah tujuan kita sebenarnya. Itulah tujuan hidup kita, mati kita kerana Allah, bukan kerana lain. Fatonah. Fatonah ni adalah bab hukum hakam. Barulah bab hukum hakam. Tak ada isu bila ni lebihkan orang ini, lebihkan sini, bab hukum hakam. Dia mesti takut dengan hukum hakam. Contoh, isteri. Bila kata suami marah, hukum dia deraka, dosa dah. Apatah lagi isteri marah suami, sama. Patutnya dia dah waras dah. Ini aku buat benda ni, jangan buat pasal. Kenapa orang berani langgar hukum hakam? Sebab hatinya tidak amanah. Dia khianat dengan Allah. Dia khianat dengan Allah. Jangan main-main. Itu yang ketiga. Bila dia dah jelas hati dia, maka akal dia, hukum hakam, halal, haram, dia clear. Kalau dia buat benda yang haram, hatinya cepat memberontak. Ini benda ni haram ni, aku dah buat benda salah ni. Dia cepat terkesan. Itu akal yang waras, iman ataupun hati yang jelas. Akalnya waras, hatinya jelas. Barulah jadi yang keempat, dipanggil tabligh, iaitu mampu dia menyampaikan. Mampu dia menyampaikan. Bila dah waras, hati dah jelas, barulah dia boleh menyampaikan. Nampak? Suami marah, isteri senyap dia. Tidak boleh senyap, dia kena minta maaf. Nabi dah ajar dah Puan Siti Nuh. Suami marah, isteri minta maaf. Itulah ciri ahli syurga. Tapi payah tak? Sebab isteri kan nampak salah suami. Payahlah suami isteri. Kalau isteri nak minta maaf, kalau dia masih ada dunia ni, payah. Tu je lah. Dia nak suruh suami yang kena minta maaf. Tu biasalah. Jadi suami-suami malah nak bergaduh panjang-panjang, dia pun minta maaf lah. Tapi ada juga ustaz, suami yang ni, tu pun suami yang tak faham bahasa lah tu. Sama je 2 kali 5 minta maaf cakap. Jadi penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi empat tertib ini mesti diikuti. 5 perkara tadi, nama Allah, kemudian pergi kepada nama, kemudian pergi kepada sifat, kemudian pergi kepada af'al, kemudian pergi kepada usaha. Dunia tu usaha. Jadi bila kata dunia tu usaha, maka nak usaha kena ada 4 kaedah ni. 4 kaedah ni. Akal yang waras, hati yang jelas, baru boleh menyampaikan. Benar Puan Asiah. Sebab itu dalam menyampaikan, terutama dalam bab kehidupan, bagi tip-tip kehidupan, jangan, selagi mana hati tak jelas, jangan cuba-cuba nak bagi tip-tip kehidupan. Nanti kan dia bercakap bukan dari hati, tapi dari perasaan nafsu dia. Dia bercakap bagi tip-tip yang menyebelahi sebelah pihak saja. Sebab tu kita takkan sokong mana-mana. Tak ada nak sokong lelaki, tak ada nak sokong perempuan. Kita sokong kebenaran. Itu saja. Kalau dia lelaki, dia tidak benar, suami yang tidak benar, tak bawa kebenaran, kita takkan sokong. Dan ustaz ni macam berat sebelah dia, laki dia. Siapa kata berat sebelah? Mari tengok, jumpa laki-laki mana yang tak bawa kebenaran, memang kena pancung. Kalau saya tak bawa kebenaran, saya kena pancung. Sama je. Tak ada kita nak menyebelahi mana-mana. Kita menyokong kebenaran. Kita menyokong kebenaran. Siapa tidak letak diri pada kebenaran, dia tidak akan dapat sokongan. Walaupun punca gaduh dari suami, punca gaduh, tapi nak bagi gaduh tu lebih besar, siapa? Punca bergaduh daripada suami, tapi yang nak menambahkan gaduh lagi tu, dah isteri lah, nambah lagi. Memang punca pada suami, tapi sebab apa nak minta maaf? Kenapa nak minta maaf pula? Suami yang salah.
Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Bukan suami yang suruh. Nampak sangat waktu ni kita takkan nampak Nabi. Sebab tu saya cakap, susah orang nampak Nabi. Time ada kepentingan kita akan nampak Nabi. Bak kata orang perempuan, alah ustaz, orang lelaki ni asal kahwin ni Nabi, asal kahwin ni Nabi. Orang perempuan pun sama. Asal nak romantik lembut Nabi. Asal nak romantik lembut tengok Nabi. Tapi Nabi suruh minta maaf, tak buat pun. Sama, 2 kali 5. Pada orang lelaki guna Nabi. Oh Nabi. Orang perempuan pun sama, guna Nabi juga. Saya tengok orang perempuan kalau guna Nabi dekat romantik lah. Romantik lembut. Orang lelaki guna kat kahwin lagi. Tu ramai lah. Kita nak bagi balance. Orang lelaki buat kahwin lagi, Nabi. Orang perempuan buat lembut, Nabi. Tapi Nabi suruh buat apa, tak buat. Macam orang lelaki, Nabi suruh didik isteri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata, didik isterimu. Tak didik. Macam nak didik ustaz? Payah katanya. Nampak? Orang perempuan samalah. Sebab tu jangan ikutkan hanya sekadar lelaki, jangan ikutkan hanya sekadar perempuan, tapi ikutkan kebenaran yang mana membawa kepada keimanan. Jadi sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Sebab tu kita takkan belahi mana-mana pihak. Tak ada nak belah-belah mana pihaknya. Buat payah, nak buat payah, lepas tu tak payah buat, habis cerita. Sebab itu betul malam ni tak percaya, kita tengok asal romantik lembut dia cari Nabi, tapi Nabi bagi tahu sepunya kena cerita, kena taat dengan suami, tak cerita pun. Nampak? Telinga dah panas memang tak nampak apa dah. Betul Tuan Raja Syarizal, telinga dah nampak tak nampak apa dah. Nampak kecil besar je. Nafsu dah menguasai diri dia, amarah dah menguasai diri dia, kebenaran dah tak laku dah. Jadi laki takut, inilah masalah. Sebab tu bila kita ikut pengajian Hakikatun, kita tak nak lagi cerita takut bini-bini, tak takut, tak ada. Kita nak takut Allah. Kalau suami yang takut Allah, ni ada cerita bab lain pula ni. Kalau suami yang takut Allah, dia takkan ada isu dengan harta. Suami yang takut Allah, dia tak ada isu dengan harta. Isteri yang takut Allah, dia tak ada isu dengan suami. Saya ulang lagi sekali. Suami yang takut Allah, dia tak ada isu dengan harta. Isteri yang takut Allah, dia tak ada isu dengan suami. Apa maksud tak ada isu dengan harta ni ustaz? Ada ke? Tak ada ke? Tidak menjadi pergaduhan dia. Tidak mampu mengambil kebahagiaan dia. Tidak mampu menghalang dia untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Kan kadang-kadang dia tak ada duit kan lepas tanggungjawab. Ramai kadang-kadang lelaki tak ada duit lepas tanggungjawab. Mak ayah contoh. Tak ada duit, bini pun tak tersara, mak ayah pandai-pandai lah. Sebab duitnya pasal. Duit punya pasal. Duit punya pasal isu. Puan Nilam Sari seram nak kahwin. Sebab itulah perkahwinan itu jalan yang paling cepat ke syurga. Sebab itulah perkahwinan itu jalan yang paling cepat ke syurga. Sebab ramai yang tidak mahu beribadat dengan perkahwinan. Sebab tu Nabi SAW Allah takdirkan untuk memimpin wanita-wanita. Bukan takut dengan perkahwinan, tapi takutlah kalau tidak mampu melaksanakan ketaatan. Itu saja. Kalau tak kahwin pun, kalau tak taat, sama saja. Kalau tak kahwin, kena dengan mak ayah, sama saja. Orang perempuan. Perempuan-perempuan yang tak kahwin, jangan ingat tak ada suami lenggang si paku lenggang. Dah, dia kena buat ayah dia tu. Ayah. Kena buat samikna dengan ayah. Samikna wa ta'na dengan ayah lah. Ayah cakap apa, dengar je. Berkhidmat dengan ayah. Sama. Bila kahwin, dia kena berkhidmat dengan suami. Sama. Cuma nak bagi tahunya, takut dengan tanggungjawab tidak bermakna kita tak nak menjalankan tanggungjawab. Kalau macam tu Nabi tak perlu jumpa manusia lah.
Sebab Nabi paling takut sekali. Nabi lah yang paling takut sekali. Kalau begitu, Nabi lah yang tidak akan kahwin. Sebab Nabi lah yang paling takut sekali. Tapi Nabi lah yang mengungguli dalam kehidupan. Nabi lah kahwin. Lepas Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat, Allah takdirkan Nabi kahwin lagi dan lagi. 12 orang. Kalaulah Nabi kata, oh serik takutnya, takut Allah. Kan Nabi bagi tahu, akulah yang paling takut dengan Allah. Sebab tu Nabi kata bersederhana dalam ibadah kan. Ada orang jumpa dia tak nak kahwin, Nabi kata aku pun kahwin. Ada orang kata dia nak puasa, tak nak buka-buka, aku puasa. Nampak? Ada kata tak nak, kata nak tidur malam, solat je, aku solat. Aku. Nabi tunjukkan contoh kehidupan Nabi. Nabi berumah tangga, Nabi ada siasahnya, Nabi berniaga pun ada, komplit Nabi SAW. Adakah Nabi tidak takut dengan Allah? Nabi lah paling takut dengan Allah. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Kesian ayah tanggung sama anak perempuan. Betul Puan Atikah Zulaikha. Belum tentu anak perempuan nak taat dengan ayah, belum tentu. Tapi kalau sayangkan mak ayah, cepat jadi isteri solehah. Mak ayah dapat jamin syurga. Ada cerita tidak? Ada cerita zaman Nabi. Ada sahabat pergi berperang, isterinya nak keluar rumah, nak ziarah ayah setengah tenat, minta izin dengan Nabi tau. Nabi kata tak boleh, tunggu suamimu balik. Dah meninggal ayahnya, jumpa Nabi nak keluar, Nabi kata tunggu suami kamu balik. Sampai ke bumi, dengar cerita, sampai ke bumi, Nabi kata tunggu suami kamu balik. Maka di saat meninggal ayah dia, maka Nabi kata ayahmu dalam syurga. Kerana apa? Kerana kamu anak yang taat pada suami. Habis cerita. Nampak tidak? Ustaz, bagaimana mak ayahnya terasa hati dengan anak perempuannya nak taat suami? Tak ada isu. Mak ayah yang terasa hati, mungkin mak ayah yang tiada kefahaman, tak ada isu. Yang penting jangan anak buat buruk dengan mak ayah. Biarkan, tak apa. Mak ayah tak puas hati, tak apa. Sebab tiada kewajipan kata anak perempuan itu untuk kembali nak menjawab-jawab, nak didik balik mak, tak perlu, tak payah. Tak payah. It's okay. Yang penting teruskan berbuat baik, insya-Allah. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Nak balik tadi cerita tadi. Makna kata kebenaran membawa manusia kepada ketenangan. Dia tak ada apa-apa isu. Lelaki harta, perempuan suami. Dia tak ada isu dengan suami. Dan dia mesti jadikan jalan suami itu jalan dia ke syurga. Nabi bagi tahu dah pintu mana nak masuk, masuklah. Nak masuk pintu wali. Orang perempuan nak jadi wali, masuklah pintu isteri solehah. Pintu wali Allah, masuk pintu wali Allah. Wali-wali Allah ni kan ada amalan dia, amalan tertentu. Nampak? Jadi amalan tertentu itu hanya boleh dibuat oleh wali. Tapi isteri solehah tak, dia boleh buat dengan mentaati suami dia, dia boleh masuk pintu wali. Allah, hebat orang perempuan ni, hebat Islam mulia orang perempuan. Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tuan Haji Yusof, betul Ustaz, soalan penyakit COVID 3 bulan lebih sepatutnya menjadi pengajar untuk kita semua, tapi masih ramai manusia tidak menginsafkan diri. Ini macam tadi saya bagi tahu, dalam keadaan manusia hari ini hanya tahu tentang agama, tahu tentang Allah, tapi mereka tidak menjiwai, hati mereka tidak meresapi. Sebab dia tidak melalui proses-proses tadilah. Dia tidak nampak bahawa penglibatan Allah dalam hidup dia. Dia hanya sekadar melihat bencana alam saja. Dia tak nampak Allah yang sedang murka, dia tak nampak. Jadi sebab itu kesan itu tidak capai kepada hati dia. Contoh macam suami marah. Suami marah, dia tak nampak itu satu signal daripada Allah. Jadi dia anggap suami marah ni sebab perangai suami lah. Perangai suami yang tak betul ni Ustaz. Jadi suami marah sebab suami lemah iman. Dia punya boboh kat suami dia. Dia tak nampak Allah jadikan keadaan suami marah tu menandakan Allah marah.
Dia tak nampak. Sama juga dengan lelaki. Ketika Allah bagi kesusahan dari sudut harta, yang mana hartanya menyusahkan hidup dia, sehingga dia tidak mampu melaksanakan ketaatan kerana sibuk mencari harta. Dia kena tengok itu ada signal daripada Allah. Sebagai contoh sekarang ni, ekonomi terjejaskan, harta tidak? Melibatkan harta tidak? Melibatkan harta. Jadi kalau melibatkan harta, signal Allah tu. Malam ni, contoh sedang jemaah mata Allah SWT, cuba bagi tahu, siapa yang mencipta duit? Ada pengasas cipta duit tak? Ada tak orang yang mengasaskan duit? Pengasas duit. Tak jumpa lagi. Gubernur sign duit je, tapi tak ada lagi dialah pengasas duit. Tak ada. Pengasas kepada duit tak ada. Pengasas duit ni Allah. Allah yang jadikan duit. Sebab tu duit ni tak jumpa regu. Tak jumpa. Kita cari formula nak bagi duit ada tu, pecah kepala kena fikir. Orang yang tak terlintas nak bankrupt boleh bankrupt. Tu toke besar kat Singapura tu, bilioner, boleh bungkus. Dia tak terfikir duit dia boleh habis. Sebab tu duit ni, bak kata arwah tok saya, kau tahu apa bab duit? Kita ingat duit ni usaha kita. Orang lelaki lah terutamanya yang duk nampak duit ni. Orang perempuan pun kalau nampak duit, orang lelaki pun gagal. Orang perempuan 2 kali gagal tu. Jangan main. Sepatutnya orang perempuan duduk di belakang suami, bukannya di samping suami. Dia pun nak juga. Duit ini nak tengok dengan, kalau tak tengok dengan sifat. Ada orang share saya punya statement, kalau dia tengok malam ni bagus, betulkan balik. Dia share saya punya statement, dia tulis atas tu duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Lepas tu dia share statement saya. Saya nak komen situ tak boleh. Duit itu bukan datang dengan usaha semata-mata. Duit itu melibatkan yakin, tawakal, doa, baru usaha. Bermula dengan yakin dulu, kemudian barulah tawakal. Macam mana nak tawakal kalau tak yakin? Tawakal kerja hati. Kalau hati was-was, dia tidak akan tawakal pada Allah. Bagaimana nak berdoa kalau tidak bertawakal? Bagaimana nak berusaha kalau tidak berdoa? Kalau tidak bertawakal, kalau tidak yakin, jadi ke usaha? Pergilah tengok usaha. Tak payah doa, tak payah tawakal, tak payah yakin. Saya dah tengok, jadi tak jadi dia usaha. Duit jadi Tuhan. Betul Tuan Haji Sariza. Sebab tu Nabi kata, ala likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Ingat. Jadi orang lelaki main kaitan dengan duit. Sekarang ni Allah uji ekonomi, Allah uji duit, isu duit, circulation problem, cash flow problem. Dulu dapat, kalau contoh restoran boleh masuk unlimited 100 orang. Sekarang kena tulis nama, meja seorang-seorang. Dah lagi downsize dah makin mengecil. Siapa punya kerja? Allah punya. Sebab tu balik pada soalan Tuan Haji Yusof tadi, kenapa Ustaz dah ada musibah tapi masih tidak berubah? Kerana dia tidak nampak penglibatan Allah dalam hidup dia. Dia anggap musibah ni sebagai bencana alam. Contoh kalau bisnes jatuh, ini sebab marketing tak betul ni. Dia duk cari marketing. Kalau bisnes jatuh ni, sebab kita kena ubah trend ni. Bisnes jatuh ni, sebab kita kena upgrade kita sistem ni. Bisnes jatuh ni, dia nampak dunia. Dia tak nampak Allah. Mana mau tidaknya nak nampak. Berapa lapis kita cerita ni. Dah lah level ke dunia tadi, kena ada 4 lagi cerita. Yang macam malam ni, Siddiq cerita yang pertama. Siddiq pula saya pecah pada 8 tajuk. Dia punya pecahan dia sebenarnya mata Allah SWT. Sebab apa kita detail Ustaz bab kehidupan? Sebab melibatkan akhirat, melibatkan syurga dan neraka. Kalau tak melibatkan syurga dan neraka, tak payah cerita bab ni malam ni. Pergilah usaha je. Tapi kerana ada melibatkan syurga dan neraka, maka cara dan pelaksanaannya tidak seperti yang kita sangka.
tidak seperti apa yang kita sangka. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan awal yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni, baik. Jadi yang pertama, kita dah faham tentang bila kata kaitannya tentang dengan nama Allah. Kalau dia nak pakai Puan Sana Ladis, kalau tidak memang dia tak pakai juga. Ya, Nabi berperang pakai topi besi setelah yakin, tawakal, doa, usaha. Usaha menyatakan keyakinan. Orang yang yakin, dia tak akan berhenti berusaha. Orang yang yakin, dia tak akan berhenti usaha. Orang yang berusaha tidak yakin, dia akan putus asa. Allah bagi ujian, dia lemah. Cerita malam ni kena tembak sikit, menyandar. Keluar simbol merah. Kerap, geram betul Ustaz mana ni. Dia tabu aku cukup-cukup. Aku geram tu. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ustaz, ulas sikit pasal perkasa untuk diri. Perkasa itu maksudnya apa? Nak memantapkan, nak menguatkan diri. Perkasa ini perkuatkan diri. Itu mesti bermula dengan dalaman. Silaturahim. Iya, silaturahim. Rahim itu berhubung dengan Allah. Jadi Allah suruh berbuat baik sama manusia. Bila dah buat baik dengan manusia, Allah barilah gaji. Ibarat gitulah. Itulah dia. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulan pada malam yang penuh barakah ni, yang pertama, kita nak melihat kehidupan itu bersandarkan kepada kebenaran. Yang mana mengikut kepada Nabi SAW. Bila ikut pada Nabi SAW, ada dipanggil kaedahnya. Kaedah pelaksanaan kehidupan. Bukan lagi pilihan, tapi suruhan. Hidup itu suruhan. Suruhan. Suruhan apa? Suruhan untuk berbuat kebaikan. Bermula dengan kebenaran. Jadi, 5 perkara tadi, Allah, nama, sifat, af'al, ikhtiar. Usaha tu saya letak ikhtiar. Ikhtiar bahasa Arab lah, usaha. Kemudian lapisan ini semua ni terhijab sebab gaib. Yang nampak usaha. Usaha ni yang nampak. Namun usaha ini sekiranya diletakkan kembali mengikut 4 kaedah soft, maka barulah usaha ini kembali menyatakan af'al, menyatakan sifat, menyatakan asma, menyatakan Allah. Allahu Akbar. Tak apa, kita sambung lagi perbincangan kita pada esok malam. InsyaAllah. Jadi esok malam, jadi tadi tim teknikal bagi tahu, InsyaAllah dah boleh pakai balik yang tadi sistem kita tadi. Saya akan tulis secara kronologinya. InsyaAllah, dia kena tamsil, dia kena tunjuk. Mudah-mudahan boleh nampak. Mudah-mudahan malam ni juga kita akan nampak, insyaAllah. Ni malam ni estel lama ni 11.30 kita, InsyaAllah. Nampak semua makin segar ni, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Berkat malam Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Minta maaf terkasar kata, terkurang bicara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua pada malam yang penuh barakah ni. Lagi sekali, yang menonton ni 260 orang ni yang menonton. Pertama, lazimi selawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat kata Nabi SAW. Lazimi. Yang kedua, jaga solat, jaga hati. Hati, orang yang jaga solat pasti nak jaga hati. Maka hati ini kita nak melihat Allah. Hati nak melihat Allah. Bila kata hati nak melihat Allah, itu terjemahannya tadi 5 perkara tadi. 5 perkara tadi yang kita dah bincangkan. Kemudian ada 4 kaedah pula, kaifiat tadi, soft tadi, yang perlu kita pelaksanaan ini. Pelaksanaannya untuk kita hayati, insya-Allah. Apapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk faham. Kerana hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni. Terima kasih banyak kepada semua yang meluangkan masa untuk menghadiri pengajian kuliah online. InsyaAllah cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insyaAllah. Aqulu qali hadza
wa astaghfirullahazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.